Salam sejahtera dan selamat petang semua. Kali ini saya akan menyampaikan satu pernyataan dari Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Berikut merupakan teks penuh penjelasan terkini proklamasi darurat dan ordinan darurat oleh Perdana Menteri Malaysia. Pertama, sejak beberapa minggu yang lalu, kes-kes harian COVID-19 di negara kita telah meningkat dengan mendadak sehingga mencecah lebih 5.000 kes sehari. Ini adalah satu perkembangan yang amat membimbangkan kita semua. Kita mesti terus berusaha untuk memutuskan rantai jangkitan virus ini. Untuk itu, bermula 13 Januari yang lalu, kerajaan telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP di 6 buah negeri, yaitu Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Melaka, Johor, dan Sabah. Sepanjang tempo pelaksanaan PKP, kali ini kerajaan telah melaksanakan larangan rentas negeri dan daerah kecuali untuk tujuan bekerja, rawatan perubatan, serta pergerakan barangan dan perkhidmatan bagi sektor-sektor ekonomi perlu, essential service. Pelaksanaan PKP ini telah menghasilkan kesan yang positif di beberapa buah negeri seperti Kelantan, Kedah, Terengganu, dan Pahang. Kerajaan sadar bahwa antara kaidah yang paling berkesan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ialah dengan melaksanakan total lockdown atau penutupan hampir sepenuhnya sektor-sektor ekonomi. Ini tentunya akan membolehkan rakyat di rumah atau just stay at home seperti yang pernah kita lakukan sebelum ini. Jika ini kita lakukan, dalam tempo beberapa minggu kita akan dapat melandaikan semula lekuk jangkitan COVID-19 di negara kita. Tetapi kita juga tahu bahwa pelaksanaan total lockdown akan memberikan kesan yang amat negatif terhadap ekonomi negara dan kehidupan rakyat. Banyak kilang terpaksa tutup, perniagaan gulung tikar, perusahaan lumpuh, dan rakyat akan hilang pekerjaan serta mata pencarian. Pada masa yang sama, sekiranya pergerakan rakyat tidak dikawal, kita tidak akan dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Jadi, dalam situasi pandemik pada masa ini, kerajaan perlu mencari satu kaidah yang berimbang, yaitu memastikan kehidupan ekonomi rakyat terus terjamin dan nyawa rakyat terus dilindungi. Kaidah yang terbaik pada masa ini ialah membenarkan sektor-sektor ekonomi perlu atau essential economic sectors untuk terus beroperasi dan pada masa yang sama melaksanakan SOP yang ketat. Perdana Menteri tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Bagaimana kita hendak memastikan saudara dan saudari yang keluar bekerja atau keluar untuk membeli barangan keperluan harian tidak terkena jangkitan COVID? Pastinya ini memerlukan kerjasama semua pihak. Majikan misalnya telah ada arahan supaya hanya 30% pekerja dalam kategori pengurusan yang boleh hadir ke pejabat atau premis perniagaan, manakala yang lainnya mesti bekerja dari rumah atau work from home. Ini bermakna walaupun kerajaan tidak melaksanakan lockdown, pergerakan orang ramai dalam pengangkutan awam, di jalan raya dan di premis-premis pejabat dan perniagaan dapat dikurangkan dan pada masa yang sama ekonomi dan industri dapat terus beroperasi. Begitu juga jika ada dalam kalangan pekerja yang didapati positif COVID-19, mereka ini mesti segera diasingkan dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan Malaysia untuk mendapat rawatan atau menjalani kuarantin di tempat tinggal. Majikan juga janganlah paksa pekerja yang sedang menjalani kuarantin untuk datang bekerja, karena ini juga akan membahayakan semua orang. Saya memberi penekanan kepada aspek pematuhan SOP di kilang-kilang, di tapak pembinaan, di tempat penginapan pekerja, dan di tempat kerja. Ini karena jangkitan COVID-19 dalam gelombang ketiga ini banyak berlaku di tempat-tempat ini. Saya ingin mengingatkan bahwa kerajaan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas ke atas mana-mana pihak yang melanggar peraturan atau SOP yang sedang berkuat kasar. Pasukan petugas khas dari MITI telah membuat lawatan tinjauan di 2.276 premis di seluruh negara. Daripada jumlah ini, sebanyak 197 premis telah diberikan teguran dan 34 daerah ditutup karena tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Sekali lagi, Perdana Menteri menyuruh pihak industri dan orang ramai supaya mematuhi SOP yang ditetapkan. Kenaan proklamasi darurat. Susulan proklamasi darurat oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 telah diwartakan pada 14 Januari 2021. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan kepada saudara dan saudari sekalian mengenai tindakan-tindakan yang telah dan sedang diambil oleh kerajaan mengurusi ordinan darurat untuk membendung penularan COVID-19. Dan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, pematuhan kepada SOP di tempat kerja, tempat penginapan pekerja, dan premis perniagaan dan kilang adalah penting untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19.
Arahan penutupan serta-merta premis perniagaan yang tidak mematuhi peraturan dan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, tindakan perundangan terhadap pemilik perniagaan, pemegang franchise, operator franchise, dan pihak berkepentingan lain dalam rantaian organisasi perniagaan. Menerusi kuasa yang diberikan kepada kerajaan di bawah proklamasi darurat, kerajaan sedang dalam proses untuk memindah Akta Standar Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 atau Akta 446 bagi tujuan menangani isu-isu pengurusan tempat tinggal pekerja menerusi tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas. Antaranya ialah mewajibkan majikan untuk menyediakan tempat tinggal yang memenuhi standar yang ditetapkan, menanggung kos penginapan, melaksanakan tindakan pemantauan ke atas pekerja, memastikan agen pusat penginapan pekerja menyediakan tempat tinggal pekerja yang memenuhi syarat dan standar. Kementerian Sumber Manusia akan mengetuai pasukan petugas pengurusan penginapan pekerja yang akan mempunyai bidang kuasa yang lebih besar dan menyeluruh menerusi pemindahan Akta Standar Minimum Perumahan. Buat masa ini, kerajaan telah memulakan kerjasama dengan pihak penyedia perkhidmatan perobatan swasta untuk menggunakan hospital, klinik, makmal, kepakaran, perkhidmatan, dan sumber manusia bagi tujuan membantu meringankan beban yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Selain daripada itu juga, program imunisasi COVID-19 kebangsaan, vaksin COVID-19 adalah antara sinar harapan kita yang paling utama untuk kita menang dalam perang melawan COVID-19. Kerajaan telah berjaya menempah vaksin COVID-19 dengan penghantaran pertama bekalan vaksin ini dijadwalkan tiba di negara kita pada bulan Februari ini. Justru, Perdana Menteri suka memaklumkan bahwa kerajaan akan memulakan rollout pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan mulai hujung bulan ini. Fase pertama program ini dijadwalkan tamat pada bulan April. Fase kedua pula akan melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi dijangkiti COVID-19. Mereka ialah yang warga emas berusia 60 tahun ke atas, yang mengalami masalah morbidity seperti penyakit jantung, obesity, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Golongan orang kelainan upaya turut masuk dalam fase ini. Kata Perdana Menteri lagi, "We are all in this together and only together can we win." Lindung diri, lindung semua. Sekian berita petang ini, terima kasih.